Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk hari ini kita akan masuk tajuk penyalahgunaan bahan, pengaruh rokok, alkohol dan dadah. Okay, cikgu nak terangkan di sini sumber cikgu gunakan adalah buku teks, okay, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tingkatan 1. Okay, yang ni kita boleh download lah. Okay, sebelum tu kita tengok dulu standard pembelajaran. Okay, cikgu besarkan supaya semua boleh tengok. Okay, standard pembelajaran. Yang pertama, memahami pengaruh rokok, alkohol dan dadah kepada diri, keluarga serta masyarakat. Mengaplikasikan kemahiran mengelak diri daripada pengaruh rokok, alkohol dan dadah. Menganalisis kesan bahaya asap rokok kepada perokok pasif. Dan yang keempat, menilai taraf kesihatan individu yang terlibat dalam kegiatan merokok dan pengambilan alkohol dan dadah. Okey, itu adalah standard pembelajaran kita hari ini. Okey, jadi kita tengok pengenalan. Okey. Okey, rokok, alkohol dan dadah ialah bahan yang boleh menghayalkan dan memabukkan. Rokok, alkohol dan dadah akan menyebabkan gangguan kesihatan seperti hilang pertimbangan, cepat marah, bertindak agresif dan mungkin hilang kewarasan akal. Amalan gaya hidup sihat tanpa rokok, alkohol dan dadah dapat menghindarkan diri daripada penyakit yang berbahaya. Hargai serta sayangi diri, elakkan diri daripada pengaruh rokok, alkohol dan dadah. Jalani hidup seharian dengan aktiviti bermakna dan berfaedah seperti beriadah bersama keluarga dan menyertai aktiviti kemasyarakatan. Okey. Okey, next seterusnya kita tengok muka surat seterusnya. Okey. Okey, kempen hidup sihat tanpa rokok, alkohol dan dadah. Okey, di sini yang ni kita sering dengar dan lihatlah di media massa dan di sekolah terutamanya, setiap ada kempen ataupun poster-poster yang berkaitan tentang hidup sihat tanpa rokok, alkohol dan dadah. Okey. Okey, jadi pihak sekolah mengadakan kempen hidup sihat tanpa rokok, alkohol dan dadah. Satu aktiviti sumangsaran dijalankan dengan murid mengenai pengaruh rokok, alkohol dan dadah kepada diri, keluarga serta masyarakat. Seorang murid dilantik sebagai guru muda untuk mengetuai aktiviti tersebut. Okey, jadi ini adalah perbincangan mereka. Okey, dia tanya siapa boleh menjelaskan kesan penyalahgunaan bahan, kesan dia. Okey, pengaruh penyalahgunaan bahan ini boleh menjejaskan sistem tubuh badan. Selain itu, bahan ini juga memberi kesan kepada keluarga dan masyarakat. Contohnya berlaku pembaziran wang untuk membeli rokok tersebut ataupun membeli dadah tersebut. Okey, dan seterusnya meningkatkan risiko kepada masalah sosial seperti jangkitan HIV dan pelbagai penyakit berbahaya. Kerajaan juga perlu mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk kos rawatan dan pemulihan kepada perokok, pemabuk dan penagih. Okey, banyak pembaziran untuk merawat mereka. Jadi kita sebagai rakyat, sebagai remaja ni perlu bijaklah untuk menangani perkara tersebut. Okey, jadi seterusnya adalah apakah pula kemahiran yang kita perlu kuasai untuk menjauhi bahan yang berbahaya ini? Bagaimana kita nak menjauhi perkara ini? Pertama sekali kita perlu tetapkan pendirian dengan menolak jika ditawarkan bahan ini. Okey. Seringkali yang paling penting adalah pengaruh rakan sebaya. Kadang-kadang pengaruh rakan sebaya ni sangat bahaya sebab mereka ni kadang-kadang mengajak kita ke arah perkara yang tidak baik ini. Jadi yang kedua, kita harus gunakan kaedah komunikasi berkesan seperti menghadiri kempen dan ceramah mengenai penyalahgunaan bahan. Yang ketiga, kita juga perlu tahu memilih aktiviti dan rakan yang baik. Melalui kemahiran ini, kita dapat mengelak daripada terlibat dengan perbuatan merokok, penagihan alkohol dan dadah. Okey, next seterusnya. Okey, rakan-rakan, bagaimanakah pula dengan pengaruh dadah? Pengaruh dadah pula bagaimana? Okay, setahu saya dadah perlu dijauhi sebab kesannya buruk terhadap individu, masyarakat dan negara. Antaranya menyebabkan keruntuhan akhlak, kegagalan dalam pelajaran, prestasi kerja terjejas, tersisih daripada masyarakat, keruntuhan institusi kekeluargaan dan boleh menjejaskan tahap kesihatan. Itu adalah kesannya lah. Okay, jadi selesailah perbincangan mereka. Okay, jadi ini adalah contoh ataupun gambaran kesan ketagihan merokok dan kesan ketagihan dadah. Okay.
Di sini kita boleh lihatlah contoh-contoh dia di mana Hellos, okey, dan lain-lain ni. Okey, para pelajar boleh rujuk buku teks, okey, muka surat 144. Okey, di sini kita lihatlah kesan-kesan buruk dia. Tak ada benda yang baik sebenarnya daripada merokok dan dadah. Okey. Dia cuma memberi kesan sampingan yang tidak baik. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ini pula adalah kesan ketagihan alkohol. Okey, kerosakan otak, ketagihan dan strok, kabur penglihatan, gangguan percakapan. Ni. Kita boleh tengoklah dalam buku teks. Okey, dan seterusnya kita tengok kesan bahaya asap rokok kepada perokok pasif. Okey, kepada perokok-perokok ataupun sekiranya ada ahli keluarga kita yang merokok, okey, ini adalah kesan-kesan kepada kita yang tidak merokok. Walaupun kita tidak merokok, tapi kesan dia sangat bahaya. Contohnya dekat sini adalah kita yang tidak merokok tapi terhidu asap rokok, itu dipanggil perokok pasif. Okey, jadi kesan dia adalah perokok pasif ialah mereka yang tidak merokok tetapi terdedah kepada asap rokok sekurang-kurangnya 15 minit dalam masa 2 hari untuk tempoh seminggu. Okey, asap rokok pasif ialah gabungan asap rokok aliran sisi daripada bahagian yang menyala dan asap rokok aliran utama yang dihembus keluar oleh perokok. Kajian menunjukkan perokok pasif mempunyai risiko 30% lebih tinggi untuk mendapat kanser paru-paru dan 25% lebih tinggi untuk mendapat sakit jantung. Okey. Risiko dia adalah lebih tinggi daripada perokok itu sendiri. Okay, asap rokok pasif akan terkumpul lebih cepat di kawasan tempat kerja yang tertutup seperti di pejabat, hotel, restoran dan di dalam pengangkutan awam. Okay, ini adalah info tambahan di mana kesan kepada perokok, kepada perokok dan rokok pasif.